Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Wan Anwar. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Anisha Zani binti Salina Omar. Nombor matrik 1023. Saya akan membentangkan pembentangan akhir latihan industri pada sesi Disember 2020. Pertama sekali, saya telah menjalani latihan industri di Bali Mountain Garden Village atau BMGV bertempat di Baling, Kedah. Pengarah Bali Mountain Garden Village ialah Encik Muhammad Halwani bin Datuk Haji Hasbullah. Pengurus Bali Mountain Garden Village ialah Encik Muhammad Syahir bin Harun. Bali Mountain Garden Village ini telah dirasmikan pada bulan Disember 2017. Seni bina chalet ini diilhamkan dari Key West, Florida. Lokasi chalet ini sangat-sangat strategik di mana berdekatan dengan kemudahan awam, iaitu terletak di Pekan Bali, dan berdekatan dengan tempat-tempat tarikan pelancongan seperti Gua Jepun, Gua Sirih, berlatar belakangkan Gunung Baling, dan juga berdekatan dengan pusat rekreasi air panas Hulu Legong. Untuk visi Bali Mountain Garden Village ialah meneraju dan membangunkan sektor perhotelan dan perlancongan di negeri Kedah hingga mencapai kualiti yang setara dengan hotel-hotel terkenal antarabangsa. Untuk misi Bali Mountain Garden Village ialah menaikkan ekonomi tempatan serta membuka peluang pekerjaan kepada ramai rakyat Malaysia di dalam sektor pelancongan, dan mewujudkan persekitaran yang selesa dan kelengkapan infrastruktur yang sempurna. Aktiviti organisasi BMGV terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, bahagian penginapan. BMGV menyediakan bilik penginapan bagi aktiviti pelancongan dan urusan kerja. Terdapat 3 jenis bilik yang disediakan oleh BMGV. Yang pertama ialah Royal Suite mempunyai 4 bilik. Deluxe Queen mempunyai 2 bilik. Deluxe Double Single mempunyai 3 bilik. Yang kedua ialah bahagian penyediaan makanan. Di bawah naungan syarikat BMGV ini, terdapat 2 kafe yang mempunyai keunikan yang tersendiri, iaitu Bos Kita Rooftop Cafe dan juga Papa Abus Kopitiam. BMGV menyediakan pelbagai jenis variasi makanan, termasuklah makanan barat, Timur Tengah, Oriental dan makanan signature Malaysia. Untuk Bos Kita Rooftop Cafe, dia menyediakan makanan pada waktu petang. Untuk Papa Abus Kopitiam menyediakan makanan pada waktu pagi. Tugasan yang saya lakukan semasa menjalani latihan industri di Bali Mountain Garden Village iaitu terbagi kepada 4, iaitu receptionist, housekeeping, F&B dan juga accounting. Untuk receptionist, tugasan yang saya lakukan adalah menyambut tetamu, menguruskan guest yang datang untuk check-in dan check-out. Kemudian saya menguruskan penyerahan kunci kepada guest, punch dan chop voucher yang guest telah claim. Kemudian saya akan memberikan receipt kepada guest yang check out melalui WhatsApp. Kemudian saya untuk guest yang datang walk-in ataupun secara booking, saya akan mengambil detail guest terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam borang check-in. Kemudian untuk guest yang akan check out, saya akan periksa sama ada masih ada ataupun tidak bayaran yang tertunggak sebelum guest check out. Untuk bahagian housekeeping, saya akan confirmkan balik berapa bilik yang telah guest check out. Jadi akan memudahkan urusan saya dalam melakukan pengemasan bilik nanti. Untuk pengemasan bilik, waktu pengemasan bilik bermula pada pukul 11 sampai pukul 12, sampai pukul 2. Kemudian
kami sebagai housekeeping, kami akan tukar tilam, sarung bantal, sarung toto, tuala. Kemudian kami akan mengelap habuk-habuk yang terdapat di wainscoting, di meja dan di perabot. Kemudian saya akan sapu sampah dan vacuum, cuci toilet, cuci cermin, dan saya akan pastikan toilet berada dalam keadaan yang kering sebelum saya tinggalkan bilik tersebut. Kemudian saya akan refill Nescafe, Milo, air mineral dan menukar plastik sampah. Untuk bahagian koridor, saya akan pastikan meja, kerusi dan tempat letak kasut berada dalam keadaan yang teratur. Saya akan sapu sampah kat koridor dahulu dan susun balik meja, kerusi dalam mengikut tempat yang asal. Untuk pengemasan stor, kami akan mencuci kain-kain yang kotor di dalam bilik stor menggunakan mesin yang terdapat dalam bilik stor tersebut. Kemudian kami akan menjemur kain tersebut di ampayan. Setelah kering, kami akan lipat dan susun di rak mengikut label yang telah ditetapkan. Kemudian kami akan cuci pinggan, cawan dan sudu yang kotor dan susun semula ke tempat asal. Untuk bahagian F&B, saya akan melakukan tugasan seperti mengambil order melalui telefon. Kemudian saya akan membungkuskan makanan yang telah ditempah oleh pelanggan. Kemudian saya akan menyediakan makanan kepada guest yang tinggal di chalet, iaitu kami akan hidangkan makanan tersebut di hadapan bilik mereka di atas meja yang terdapat di depan bilik mereka. Untuk bahagian accounting, saya akan key in data syarikat seperti duit masuk dan duit keluar. Untuk laporan teknikal, bagi prosedur menguruskan pelanggan yang walk-in, saya perlu menyambut tetamu tersebut dengan menggunakan nada yang mesra supaya dapat menjaga imej syarikat. Kemudian saya akan bertanya kepada pelanggan tersebut sama ada mereka telah membuat booking ataupun belum. Seterusnya, jika mereka belum membuat sebarang reservation, saya akan memberitahu mereka jenis bilik dan harga yang terdapat di chalet. Kemudian saya akan memeriksa terlebih dahulu bilik mana yang available supaya tidak berlaku double booking. Jadi jika pelanggan bersetuju untuk menginap di chalet, saya akan mengambil butiran pelanggan, iaitu dengan mencatat nombor telefon mereka, nama mereka, jenis bilik, kaedah pembayaran dan bilangan hari ke dalam borang check-in untuk memudahkan urusan penyediaan makan semula. Kemudian saya akan menguruskan urusan pembayaran pelanggan sama ada melalui tunai ataupun online transfer. Setelah selesai urusan pembayaran, saya akan menyerahkan kunci kepada pelanggan dan memberitahu maklumat chalet seperti waktu operasi chalet dan waktu untuk daftar keluar bagi memudahkan urusan pengemasan bilik nanti. Jika ada pelanggan yang datang bertanya kepada saya tentang tarikan-tarikan yang ada dan berdekatan dengan chalet, jadi saya menggunakan peluang ini untuk mempromosikan tempat tarikan yang terdapat di daerah Bali, justru dapat menaikkan nama daerah Bali. Bagi prosedur pengauditan penyata kewangan syarikat, saya akan terima data bilangan bilik yang diinapi oleh pengunjung daripada staf. Kemudian saya akan isi nama pengunjung yang menginap di bilik tersebut ke dalam Google Excel.
Kemudian saya akan isikan bilik yang ditempah oleh pengunjung, isikan kaedah pembayaran yang mereka bayar. Kemudian saya akan isi sama ada mereka mengambil tambahan tilam ataupun sebarang tambahan seperti tambahan sarapan ataupun tambahan tilam. Kemudian saya akan kira keseluruhan jumlah harga duit masuk. Kemudian saya akan kira pula jumlah duit keluar. Seperti saya akan buat senarai dahulu jumlah barang yang dibeli. Kemudian saya akan buat senarai jumlah harga utilities dan gaji staf. Kemudian saya akan kira semula, saya akan kira jumlah keseluruhan duit keluar dan harga. Saya akan ambil balik duit masuk tadi, tolak dengan harga duit keluar. So saya akan dapat jumlah untung kepada syarikat tersebut. Untuk prosedur menyediakan invoice, saya akan menukar nama pelanggan tersebut dan menukar tarikh mengikut tarikh pelanggan daftar masuk. Saya akan edit semula nombor invoice kepada yang terkini. Kemudian saya akan menukar harga jenis bilik, kuantiti bilik yang diinap oleh pelanggan. Lepas tu saya akan kira semula jumlah keseluruhan yang dikenakan kepada pelanggan. Setelah selesai semua itu, saya akan menghantar invoice tersebut kepada pelanggan melalui WhatsApp ataupun email. Untuk prosedur penyusunan fail, saya akan susun semula fail mengikut tarikh dan jenis dokumen yang berasingan tersebut. Kemudian saya akan membuat tagging fail mengikut setiap bulan. Seterusnya saya akan menyusun. Setelah selesai semua, saya akan menyusun fail tersebut dan letakkan semula fail ke dalam almari mengikut susunan tahun dan jenis tajuk ke dalam stok. Untuk prosedur menjawab panggilan dan menghubungi pelanggan melalui telefon. First, panggilan untuk meminta pelanggan supaya daftar keluar. Saya akan call mereka, tanya dahulu tentang untuk mengambil kepastian sama ada mereka menginap lebih daripada satu malam ataupun cuma satu malam. Hal ini untuk mengelakkan sebarang kesilapan teknikal. Jadi jika mereka menginap hanya satu malam, saya akan memberitahu mereka bahawa waktu penginapan sudah tamat. Jadi mereka harus daftar keluar dengan segera. Jika pelanggan meminta untuk late check out, mereka perlu membayar RM15 untuk 1 jam lewat. Untuk menjawab panggilan tempahan makanan di Papa Abus Kopitiam, saya akan memperkenalkan dahulu nama organisasi, iaitu Papa Abus Kopitiam. Kemudian saya akan bercakap dengan nada yang mesra supaya dapat menjaga imej syarikat. Kemudian saya akan mendengar apa yang dikehendaki oleh pelanggan. Kemudian saya akan jawablah apa-apa pertanyaan daripada pelanggan kepada saya. Contohnya macam menu makanan yang ada pada hari tersebut. Kemudian saya akan mempromosikan menu makanan yang ada pada hari yang tersebut. Kemudian jika pelanggan mengorder makanan, saya akan mencatat tempahan makanan. Kemudian saya akan mengulang semula order yang diminta supaya tidak berlaku sebarang kesilapan. Setelah itu, saya akan mengambil butiran pelanggan seperti nama, nombor telefon, order dan alamat pelanggan bagi memudahkan urusan penghantaran makanan. Setelah selesai, saya akan memberitahu bayaran yang dikenakan kepada pelanggan. Kesimpulannya, saya dapat meningkatkan kemahiran diri dalam melakukan kerja. Macam dahulu, masa awal masuk, saya mengambil masa yang agak lama untuk mengemas satu bilik ke satu bilik.
hari demi hari proses pengemasan bilik itu semakin hari semakin cepat. Jadi dia dapat meningkatkan kemahiran yang ada pada dalam diri saya. Kemudian saya dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Contohnya macam pada awal latihan industri, saya agak malu dan tidak yakin semasa berkomunikasi dan berurusan dengan pelanggan. Jadi hari demi hari saya dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi saya dengan menjawab pertanyaan daripada pelanggan dan berurusan dengan pelanggan dengan baik dan tenang. Seterusnya, saya dapat pengalaman yang sangat-sangat berharga dengan bantuan staf-staf lain. Kemudian saya semakin berdisiplin dan berani. Seterusnya, saya dapat menjalinkan hubungan yang baik dengan pekerja-pekerja yang lain. Saya dapat banyak pertolongan daripada staf-staf lain untuk memberikan saya rasa tidak gugup semasa berurusan dengan pelanggan. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Bali Mountain Garden Village kerana menerima saya untuk menjalani latihan industri di syarikat mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengarah Bali Mountain Garden Village, iaitu Encik Muhammad Halwani, kemudian pengurus Bali Mountain Garden Village yang banyak membantu saya, yang banyak memberi semangat dan dorongan kepada saya, iaitu Encik Muhammad Syahir. Kemudian staf sokongan Bali Mountain Garden Village yang banyak juga memberi tunjuk ajar kepada saya, iaitu Encik Muhammad Fazi, rakan praktikal saya Zulfati Afiqah, dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah latihan saya, iaitu Encik Wan Anwar. Saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.